dan Salam Malaysia Madani. Bersiaran bersama saya, Diah Muhammad Jais. Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dan Presiden Palestin Mahmud Abbas mengecam keras perang Israel di Gaza dan menekankan keperluan genjatan senjata segera. Pada sesi pembukaan sidang kemuncak tergempa OIC, pihaknya menuntut pemberhentian serta-merta operasi ketenteraan dan penyediaan koridor kemanusiaan ke Gaza. Muhammad, pemerintah de facto kerajaan itu, berkata, usaha kolektif dan tindakan berkesan diperlukan untuk memperbaiki keadaan teruk penduduk Gaza. Beliau turut kecewa dengan Majlis Keselamatan PBB gagal menghentikan pencabulan Israel. Tegasnya, satu-satunya penyelesaian untuk mencapai kestabilan di rantau ini ialah menamatkan pendudukan, penempatan dan pengepungan Israel. Sementara itu, Abbas yang mengetuai pihak berkuasa Palestin berkata, rakyatnya sedang menghadapi perang pembunuhan beramai-ramai yang belum pernah terjadi sebelum ini. Beliau juga menyeru Majlis Keselamatan memikul tanggungjawab untuk menghentikan pencerobohan kejam ini terhadap rakyat Palestin dengan segera, serta memastikan kemasukan bekalan perubatan, makanan, elektrik dan bahan api ke semenanjung Gaza. Sidang kemuncak tergempa OIC di Riyadh turut mengumpulkan pemimpin Arab dan Islam lain dalam gesaan menamatkan serangan rejim Israel di Gaza. Arab Saudi menggunakan pengaruh hebatnya dalam menekan Amerika Syarikat dan Israel untuk menghentikan pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin dan mengembalikan semula tanah milik mereka. Berpuluh-puluh pemimpin termasuk Presiden Iran Ibrahim Raisi tiba di ibu pejabat sidang kemuncak itu bagi bersama-sama menyatakan pendirian dan mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman Israel di Gaza dan menyeru agar dihentikan pemindahan paksa penduduk Palestin di sana. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Presiden Syria Bashar al-Assad yang dialu-alukan kembali dalam Liga Arab awal tahun ini turut hadir. Kementerian Kesihatan Palestin mendedahkan 39 bayi meninggal dunia di unit rawatan rapi Hospital Al-Shifa Gaza akibat kekurangan oksigen. Hospital itu yang terletak di semenanjung Gaza terjejas teruk akibat serangan Israel baru-baru ini. Serangan darat dan udara oleh rejim Israel di Hospital Al-Shifa dan kawasan berhampiran berlanjutan 6 jam. Pada Jumaat, pesawat Israel memperhebat serangan ke atas hospital di semenanjung Gaza, termasuk sekitar Hospital Al-Shifa, Hospital Indonesia, Hospital Al-Auda, Hospital Al-Quds dan Hospital Kanak-Kanak Al-Rantisi. Sekurang-kurangnya 11,078 rakyat Palestin terbunuh, termasuk 4,506 kanak-kanak dan 3,027 wanita setakat ini. Bantuan kemanusiaan Ops Ihsan peringkat kedua untuk rakyat Palestin selamat tiba di lapangan terbang El Arish, Mesir 2:20 petang waktu Malaysia. Perkembangan itu dimaklumkan pengerusi Sekretariat Ops Ihsan Jismi Johari yang juga Presiden Malaysian Humanitarian Aid and Relief atau MAHAR. Penghantaran terkini itu menjadikan 40 tan barangan sumbangan daripada rakyat Malaysia kini berada di Mesir untuk diagihkan kepada rakyat Palestin yang terkesan dengan konflik Palestin-Israel. Barangan bantuan kemanusiaan itu merupakan sebahagian daripada 50 tan barangan bernilai 7 juta ringgit yang disumbangkan menerusi Ops Ihsan. Bantuan akan diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir selaku agensi pelaksana tunggal menyalurkan bantuan ke Gaza melalui pintu sempadan Rafah Gaza. Penghantaran pertama 3 November lalu dilaporkan melepasi sempadan Rafah dan memasuki Gaza mengikut laporan statistik kemasukan bantuan ke Gaza dari kluster logistik PBB dan PBSM Mesir. Baki 10 tan dan tambahan 14 tan barangan dijangka akan dihantar dalam masa terdekat menggunakan kapal kontena memandangkan ia tidak sesuai dihantar menerusi pesawat. Antara barangan tersebut termasuk generator, bateri, lampu solar mudah alih serta kemah. Perancangan Ops Ihsan seterusnya membuka Malaysian Humanitarian Hub atau MHH di Mesir berperanan sebagai pusat sehenti dan guna sama untuk menguruskan penyaluran bantuan dengan lebih berkesan dan kos efektif. MHH melibatkan koordinasi dengan PBSM Mesir.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC kali ke-8 di Riyadh, Arab Saudi bagi membincangkan situasi meruncing yang sedang melanda semenanjung Gaza dan wilayah Palestin. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menyatakan pendirian tidak berbelah bagi Malaysia berhubung keperluan penting untuk menghentikan tindakan pembunuhan kejam oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza dengan memuktamad dan selama-lamanya. Kita ikuti ucapan penuh beliau di sidang kemuncak itu. There are moments in history that shake us to our core and challenge our collective conscience. Moments that compel us to ask if our humanity still flickers, if we have the courage and wisdom to act. Such a moment has come with an ongoing Israeli onslaught on Palestine. Such a moment is now. I therefore applaud the initiative of the Kingdom of Saudi Arabia to convene this extraordinary Arab Islamic Summit and the condemnation of the colonization and atrocities of Israel in Gaza and the West Bank. For over a month, the besieged people of Gaza have been subjected to the barbaric cruelties and genocide by Israeli forces, indiscriminately targeting men, women and children alike. Neither homes, hospitals, nor religious sanctuaries, Muslims or Christians, are safe from Israel's indiscriminate attack. This continuation of the politics of dispossession of the Palestinians is not taking place in the dead of the night. It is perpetrated in full view of the world in a flagrant breach of international law. The political class of Western nations exhibit a selective myopia towards the turmoil in Palestine. Yet, we salute the collective conscience and the awakening of the people. A sea of change in awareness has taken root, as shown in mass demonstrations in unprecedented proportion throughout the world, including the Western world, in support of Palestine. Ironically, in these capitals that herald free speech and human rights as a sacrosanct right, some authorities have denounced proponents of the Palestinian cause, maligning them as purveyors of hate speech and supporters of terrorism. This is perverse double standards writ large. In this pivotal moment, our collective voice, Arabs, Muslims, and those who aspire to defend freedom of all people, irrespective of race or creed. We stand to get stronger and we champion a shared purpose. Believe me, the Ummah and the international community expects from this conference tangible results and concrete actions. Excellencies, with due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks in every dialogue and on every stage, be it bilateral or multilateral, regional or international. Let us consistently and assertively call for the following in a concerted diplomatic campaign. Institute an immediate ceasefire. Increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza. Halt all Israeli settlement activity and settler violence against Palestinians in the West Bank. Immediately cease the forced displacement of civilians. Investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution.
with the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. It is imperative that we unite our voices in chorus so that our message stands a much greater chance of resonating and being heard. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Thank you. Potensi sektor agro makanan perlu dikembangkan sebagai salah satu penyumbang utama ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata fokus kerajaan Madani kini berada dalam landasan tepat untuk mengangkat dan memartabatkan sektor agro makanan. Dalam teks ucapan dibacakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pada sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan atau HPPNK tahun 2023 di Ipoh. Perdana Menteri menyatakan prestasi pertumbuhan sektor agro makanan negara kekal positif walaupun berdepan dengan ketidaktentuan pasaran ekonomi global dan domestik. Keterjaminan makanan diberikan tumpuan khusus dalam agenda Mampan Belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Belanjawan Madani kedua ini merupakan cerminan kepada usaha memperhebat kelangsungan industri agro makanan negara bagi meningkatkan pengeluaran makanan tempatan dan mengurangkan kebergantungan import. HPPNK satu program istimewa 2 tahunan bagi meraihkan golongan peladang, penternak dan nelayan di negara ini. Sumbangan sektor agro makanan kepada KDNK pada 2022 berjumlah 173.9 bilion ringgit atau 11.5%. Selain itu, terdapat tren peningkatan defisit perdagangan dalam sektor agro makanan dalam tempoh 3 tahun ini. Kebergantungan import makanan yang tinggi mencecah 75.5 bilion ringgit pada 2022 merupakan cabaran yang perlu ditangani bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negara. Justru menerusi Belanjawan 2024, kerajaan mengumumkan pelbagai inisiatif seperti subsidi padi dan pesawah dan inisiatif khusus subsidi dan insentif nelayan. Selain peruntukan 400 juta ringgit menerusi program pengukuhan keterjaminan makanan. Agro menyediakan kemudahan pinjaman kepada pengusaha agro makanan dengan kesetiaan dana sehingga 430 juta bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran pertanian dan daya saing agropreneur muda. Yang kelima, pelindungan hasil petani, penternak dan nelayan yang berhadapan dengan musibah bencana sehingga memusnahkan hasil tanaman dan ternakan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyasarkan lebih banyak penyertaan golongan muda dalam sektor agropreneur dan agro makanan negara. Menteri Berkenaan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, bagi meningkatkan penyertaan golongan muda, pelbagai program dan inisiatif diambil kerajaan seperti program pinjaman mudah selain program bimbingan kepada golongan tersebut. Memanglah sekarang ni terlibat macam tadinya yang ternak ikan susu, ada yang terlibat dalam memelihara kambing, ada yang terlibat dalam pertanian yang begitu dan pendapatan yang agak tinggi. Dan kita harap anak-anak muda yang lain akan cuba diri sebab pertanian ni bukan satu kerja yang dulu orang kata kena selut dan sebagainya. Semua sekarang ada peralatan moden. Menerusi peruntukan dana diumumkan Perdana Menteri pada Belanjawan 2024, ia akan menyediakan lebih banyak kemudahan kepada golongan muda bagi melibatkan diri dalam bidang berkenaan. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Husin berkata, menerusi peruntukan dana 50 juta ringgit bagi pinjaman mudah untuk golongan belia, ia disalurkan menerusi program pembiayaan agropreneur muda dengan kadar faedah 3% setahun. Dan kita harap program
program pembiayaan agropreneur muda ini dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan muda yang ingin menceburkan diri di dalam bidang pertanian dan industri makanan, dan kami bersedia untuk memberikan kadar pinjaman pembiayaan yang secara mudah, dan mereka boleh menghubungi cawangan-cawangan agrobank yang berdekatan untuk program pinjaman ini. Program ini terbuka kepada belia berumur 40 tahun ke bawah dengan kadar maksima pinjaman RM1 juta. Sementara itu, pengunjung menyifatkan program HPPNK memberi banyak pendedahan kepada mereka kerana dapat mempelajari ilmu pertanian dan perdagangan selain amalan baik dan betul dalam bidang pertanian moden. Saya nak beri pendedahan pada anak-anak kenaan apa keperluan harian lah. Contoh macam tumbuhan yang dia orang makan, macam mana pokok dia, macam mana proses dia, dan memperkenalkan ikan-ikan yang selalu dia orang makan lah. Program ni boleh menguntungkan lah kalau kita tengok banyak peluang-peluang yang boleh dicuburi, terutamanya peladan muda dan peladan-peladan lah, mana kita boleh tahu pengetahuan yang lebih luas lagi. Kalau macam saya memang datang sini untuk dapatkan info tentang kursus yang dia ada. So dia membantulah, sebab kalau kita nak pergi ke setiap negeri-negeri cari, susah kan. So kat sini dia macam kumpulkan semua satu Malaysia untuk kita dapatkan maklumat. Saya first time join benda-benda macam ni. Tak sangka lah semenarik ini. And surprisingly saya rasa enjoy jugalah datang sini, sebab baru je masuk dah macam dapat first impression dekat depan tu dah cantik kan. So knowledge lah, dapat new knowledge. Jualan rahmah di Pasaraya Masli B5 di Tampoi, Johor membantu mengurangkan beban kos sara hidup dengan jualan lebih rendah berbanding harga biasa. Pengurus Masli B5 Rosli Adam berkata pihaknya menyediakan 25 jenis barang keperluan harian dengan harga terbaik kepada pembeli. Kalau kita tengok macam hari ni, kita fokus pada ayam, udang. Kalau biasa kita jual ayam dalam harga 7.99 untuk sekilo. So untuk hari ni kita dapatkan harga dengan harga RM7. So macam udang pun biasa dalam harga 30 lebih. So kita hari ni kita dah turunkan kepada RM27 untuk udang saiz agak besar juga. Rata-rata pembeli menyambut baik inisiatif ini dan berpuas hati dengan jualan rahmah yang menawarkan harga berpatutan. Oh, Alhamdulillah, hari ni kira rezeki saya lah datang ke Masli ni. Dapat alih-alih tengok ada jualan rahmah. Alhamdulillah, terima kasih lah kepada Masli kerana ada jualan rahmah untuk 2 hari ni lah. Saya memang suka pada jualan rahmah ni sebab harga dia berpatutan dan separuh harga lah nak katakan kan. Kalau ke hari biasa kan susah nak cari, jadi tunggu rahmah lah. Mana yang ada rahmah lah, macam beras kan, ayam, ikan, mana udang, yang mana ada separuh harga ataupun 3 suku harga pun makcik beli jugalah. Sementara itu, anggota Majlis Penasihat Pengguna Negara Azmi Misni turut melakukan tinjauan di jualan rahmah ini. Harga yang dipaparkan berpatutan dan bersesuaian dengan kemampuan pengguna yang rata-rata terdiri daripada golongan B40. Dan saya percaya objektif jualan rahmah ni sebenarnya memberi kepada kemudahan, kebaikan kepada pengguna dengan dapat membeli barangan dengan harga yang murah, dan ianya juga baik kepada penjual yang mana dengan jualan sebegini akan dapat meningkatkan lagi jualan dengan kuantiti yang lebih banyak, dan dengan itu saya rasa itu adalah salah satu win-win situation lah. Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM melancarkan fasa kedua Peta Hala 7 F30 FAM bagi tahun 2023-2026. Menerusi pelan strategik, fasa kedua F30 itu akan mempunyai 3 teras utama, iaitu penumbuhan permainan, memperkasa organisasi dan pengembangan jenama.
8 aspek diletakkan bawah teras penumbuhan permainan dengan merangkumi bola sepak lelaki dan wanita, pembangunan remaja dan akar umbi selain pendidikan kejurulatihan. Aspek lain dalam teras pertama memperkasa pembangunan futsal dan bola sepak pantai selain memberi tumpuan kepada pengadil dan isukan. Sementara 4 perkara ditekankan dalam teras kedua, infrastruktur, pendidikan, promosi pendigitalan dan memperkasa ahli gabungan. Manakala teras ketiga menekankan aspek penajaan, penerokaan platform baharu dan pembangunan kandungan yang bersesuaian. Majlis Pelancaran Pelan Strategik 2 F30 disempurnakan Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin bersama Presiden Persekutuan Bola Sepak ASEAN atau AFF Major General Keith Samith dan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Bersempena majlis berkenaan, Datuk Hamidin turut membentangkan rumusan pencapaian yang direkodkan sepanjang Pelan Strategik 1 bagi 2019-2022. Ia termasuk sejarah di lakar skuad Harimau Malaya layak ke Piala Asia 2023 selain kejayaan skuad bawah 19 tahun menjuarai kejuaraan bawah 19 AFF 2022 di Indonesia. So we must keep this momentum and the coach and the team also know about this performance. Now the time for this phase 2, we must keep our team, all the age group to qualify for the final round, maintain and also to achieve something. Peta Hala 7 FAM dengan tempoh 12 tahun dari 2019 hingga 2030 dilancarkan Presiden FIFA Gianni Infantino pada 31 Oktober 2018. Majlis Olimpik Malaysia berharap lebih banyak persatuan sukan kebangsaan menjadikan FAM sebagai contoh dalam memperkenal blueprint bagi mencapai misi masing-masing pada masa hadapan. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria memuji langkah FAM yang melancarkan fasa kedua Peta Hala 7 F30 yang disifat langkah terbaik untuk merangka sesuatu sasaran. I would love to see, as a president of OCM, a lot more athletes, a lot more NSAs that produce roadmap, so that everyone, every stakeholders, the fans, the sponsors, the players, the athletes, the coaches, they all can now become collectively work on an ecosystem to achieve that. Sementara itu, Setiausaha Agung Konfederasi Bola Sepak Asia atau AFC, Datuk Seri Winsor John berkata, FAM melakukan langkah berani dengan melancarkan F30 dan beliau tidak menolak. Ia mampu dijayakan dengan bantuan daripada semua pemegang taruh. Juara dunia Francesco Bagnaia semakin menghampiri kemenangan ketujuhnya musim ini selepas menempah petak utama perlumbaan Grand Prix motosikal atau MotoGP Malaysia di Litara Antarabangsa Sepang pada Sabtu. Lebih manis pelumba Ducati Lenova tim itu turut mencipta rekod baharu sepusingan 1 minit 57.491 saat dalam pusingan terakhir sesi kelayakan pada sebelah pagi. Pencapaian Bagnaia itu sekaligus memadam catatan 1 minit 57.790 saat yang dilakukan pesaing rapatnya George Martin daripada pasukan Prima Pramac Racing tahun lalu. Martin yang terdahulu mengetuai kelompok pelumba terpaksa berpuas hati di tempat kedua dengan 1 minit 57.549 saat. Manakala rakan sepasukan Bagnaia, Inia Bastianini, turut menyertai barisan hadapan bagi perlumbaan pada Ahad selepas merakam 1 minit 57.590 saat. Bagnaia kini mendahului carta keseluruhan pelumba dengan mengumpul 396 mata, mengatasi Martin 385 mata. Diikuti pelumba VR46 Racing Team Marco Besecchi di tempat ketiga dengan 313 mata. Sekian buletin bernama waktu ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia berdani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Salam hormat.